Assalamualaikum. Okey, ini adalah untuk pembentangan video bagi subjek ABCC 1103, pengenalan kepada komunikasi. Okey, tajuk untuk pembentangan video ini ialah cabaran komunikasi antara budaya dan keberkesanannya, oleh saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rahim. Okey, seperti yang kita tahu, komunikasi ialah suatu proses penyampaian maklumat. Ia juga merupakan sesuatu perkara yang asas seperti keperluan yang lain di mana ia digunakan untuk berhubung sesama manusia. Ia merupakan proses pertukaran dan koordinasi maklumat di antara satu pihak ke satu pihak yang lain dalam memberikan suatu maklumat yang jelas. Okey, terdapat beberapa cabaran komunikasi antara budaya, iaitu yang pertama ialah cabaran komunikasi antara budaya di dalam negara, manakala yang kedua ialah cabaran komunikasi antara budaya di luar negara. Melalui tugasan ini, saya dapati bahawa cabaran komunikasi antara budaya di dalam negara boleh dikategorikan kepada tiga bahagian, iaitu dari sudut agama, kebudayaan serta sistem pendidikan yang berasingan. Dari sudut agama, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara majmuk di mana terdapat berbilang kaum, dan majoriti penduduk Malaysia adalah yang beragama Islam, dan ada juga yang beragama Buddha serta beragama Hindu. Jadi komunikasi yang berbeza mengikut agama masing-masing merupakan suatu cabaran yang perlu ditempuhi dalam komunikasi antara budaya di dalam negara. Manakala dari sudut kebudayaan pula, ia juga kita boleh katakan ia berkait rapat dengan agama, kerana setiap agama atau anutan mempunyai kebudayaan mereka masing-masing. Oleh itu, untuk berkomunikasi dari segi kebudayaan juga merupakan suatu cabaran yang amat getir bagi memastikan komunikasi antara budaya di dalam negara adalah berkesan. Okey, yang ketiga adalah sistem pendidikan yang berasingan. Kerana seperti yang kita ketahui, di dalam Malaysia terdapat pelbagai jenis aliran persekolahan, termasuklah yang bermula daripada peringkat yang kecil sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Kita mulakan dengan sekolah kebangsaan. Terdapat sekolah kebangsaan untuk semua bangsa, dan manakala terdapat sekolah jenis kebangsaan Cina yang diwujudkan, serta sekolah jenis kebangsaan India juga diwujudkan bagi memenuhi kehendak dan kepentingan sesuatu kaum. Manakala cabaran komunikasi antara budaya di luar negara juga boleh dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama iaitu terasing dan keliru terhadap budaya baru. Ini berlaku apabila seseorang itu diam atau pergi bermastautin di sesebuah negara luar. Ini kerana setiap negara mempunyai budaya yang berbeza, tidak sama seperti di Malaysia. Oleh itu, ia ada merupakan cabaran kerana kita keliru serta tidak faham tentang budaya baru. Manakala yang kedua ialah kejutan budaya, di mana kita rakyat Malaysia terdiri daripada budaya atau kita kata adab ketimuran. Sekiranya kita pergi ke negara-negara barat, ianya adalah lebih terbuka ataupun tiada tapisan. Oleh itu, ianya akan menjadi suatu kejutan budaya kepada kita.
sekiranya kita tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik di sana. Dan bahagian yang ketiga iaitu diskriminasi kepada seseorang yang berlainan budaya di luar negara. Ini banyak terjadi di negara-negara barat di mana mereka mendiskriminasi seseorang atau sekumpulan mereka yang berbangsa Arab atau berbangsa Islam oleh kerana ketakutan dalam Islamofobia. Manakala keberkesanan komunikasi antara budaya ialah yang bermaksud komunikasi antara budaya yang berkesan apabila kita boleh katakan makanan rutin masyarakat Malaysia, di mana sekiranya kita sediakan nasi lemak, maka boleh dikatakan keseluruhan rakyat Malaysia, tidak kira kaum dan agama, akan sentiasa menikmatinya. Dan di situ kita boleh lihat mereka akan berkomunikasi berkenaan makanan, dan seterusnya akan menjadikan komunikasi antara budaya itu adalah sangat berkesan. Manakala yang kedua ialah apabila keberkesanan komunikasi antara budaya itu dapat diukur sekiranya setiap rakyat Malaysia bersikap dalam sentiasa menghormati kepelbagaian yang terdapat di dalam Malaysia, di mana kita sentiasa menghormati adat atau budaya kaum lain dan sentiasa menghormati agama mereka, di mana kita sentiasa meraihkan perayaan-perayaan yang ada di Malaysia ini. Manakala keberkesanan komunikasi antara budaya yang ketiga dapat diukur melalui perpaduan kaum yang utuh, di mana perpaduan kaum merupakan satu perkara yang amat perlu atau penting, mustahak bagi keharmonian sebuah negara. Oleh itu, perpaduan kaum yang utuh akan membuatkan sebuah negara itu dalam keadaan stabil dan maju. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada tugasan ini ialah komunikasi berperanan sebagai penjalin hubungan di antara seseorang atau sebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain yang berlainan budaya, serta dapat berkomunikasi dengan baik. Melalui komunikasi yang berkesan juga, maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan mudah untuk difahami. Melalui komunikasi juga ia akan melahirkan individu atau masyarakat yang berilmu, yang sentiasa berfikir untuk memajukan dirinya. Sekian, terima kasih.